Runding bagus-bagus. Indra Mahkota kalau boleh 6 menit 7 menit. Yang lain tu runding bagus-bagus ya. Mana satu yang nak berucap, mana satu tak boleh berucap. Terima kasih Tuan Ketua. Kita membentang bajet atau belanjawan setiap tahun. Dan there is no such thing as a perfect budget. Tuan Ketua, saya nak nyatakan bahawasanya bajet belanjawan ini adalah merupakan seperti sebutir gelas yang diisi dengan separuh penuh air. In other words, half glass with half full of water. Jadi ada di antara kita yang membicarakan tentang half full of water, tapi saya nak membicarakan tentang yang the half empty of water. Yang pertama saya nak nyatakan oleh kerana masa terlalu suntuk, bagaimana kita katakan bajet ini bajet yang baik, sedangkan kalau kita tengok daripada beberapa tahun yang lalu, daripada 1997 hutang negara 90 bilion, kini sudah menjangkau 600 bilion lebih, dan jikalau dikirakan sekali dengan contingent liability yang lain, ianya telah menjangkau 840 bilion ataupun 1% yang amat tinggi dari segi KDNK. Jadi oleh itu Tuan Ketua, kerajaan sentiasa tidak memiliki keuangan yang mencukupi, dan apa yang dilakukan oleh kerajaan adalah kerajaan mengenakan GST. Sedangkan dalam keadaan yang hari ini, kita lihat bahawasanya apabila kerajaan menaikkan harga minyak atau menghapuskan subsidi, menaikkan harga minyak, barangan naik. Kemudian dikenakan toll rate naik, barang naik. Elektrik tarif dia naik, barang lagi naik. Kemudian mata wang kita jatuh, barang lagi naik. Dan dalam keadaan barang yang naik berlipat ganda, kita melihat kerajaan masih mahu melaksanakan GST yang ringkasnya membebankan rakyat. Jadi Tuan Yang Ketua, pada hemat saya, ada cara lain bagi kita mencari hasil ataupun memastikan bahawasanya kita boleh menuju ke arah belanjawan yang seimbang. Tuan Yang Ketua, saya masih dengar pada beberapa tahun yang silam dalam Dewan Yang Mulia ini, di mana apabila belanjawan dibentang oleh kerajaan, dibawa contoh daripada Al-Quran bahawasanya bagaimana 7 tahun lembu gemuk dan lembu kurus. Saya malah nak cerita panjang-panjang sebab masa suntuk. Dan berarti bahawasanya 7 tahun Quran telah menunjukkan bahawasanya good times 7 tahun, bad times 7 tahun. Artinya kalau kita tengok sekarang memang benar, harga kita gaduh harga minyak turun, tapi kita telah jelas dalam Dewan Yang Mulia ini juga, Menteri Barisan Nasional juga yang membentangkan belanjawan, mengatakan bahawasanya dalam keadaan 7 tahun yang baik, kita mesti buat persiapan dengan 7 tahun yang kurang baik. Dan kalau kita lihat harga komoditi, barang naik, tapi penoka felda, kelapa sawit turun, yang menoreh getah tak ada harga, minyak dan gas turun harga. Satu ketika dulu $100 dolar per barrel, $80 per barrel, sekarang dah jatuh sampai $30-40 per barrel. Berarti semasa dalam keadaan ekonomi baik, kita tak ingat kepada ekonomi yang kurang baik di masa akan datang. Jadi oleh itu saya berpendapat bahawasanya kita tidak mengambil iktibar daripada apa yang kita sendiri bercakap dalam Dewan Yang Mulia ini. Tuan Yang Ketua, saya merasakan bahawasanya selain daripada kita mengenakan cukai seperti cukai GST yang kita nak hujah panjang-panjang, akhirnya ianya membebankan rakyat, kita sebenarnya ada cara-cara yang lain yang boleh kita menentukan yang bajet kita boleh menuju ke arah bajet yang seimbang. Kerajaan mensasarkan bahawa tahun 2020 kita boleh mengimbangkan bajet. Bagi pandangan saya, mengapa kita nak tunggu 2020 sedangkan kita boleh lakukan pada tahun 2017. Saya ingin membuat beberapa show nanti, Tuan Yang Ketua. Kalau kita lihatlah ini masalah GST, Imam Nawawi apabila dalam satu sirah, Imam Nawawi adalah seorang imam yang cukup masyhur. Apabila raja nak mengutip cukai untuk berperang dengan negara jiran dengannya, semua ulama mengatakan bahawa kita boleh kutip cukai, tapi Imam Nawawi dia seorang saja katakan tak boleh.
kerana ada sebab-sebab bahawasanya raja atau pemerintah ketika itu memiliki jongkong-jongkong emas, memiliki gundik-gundik yang mempunyai harta, yang mempunyai gelang dan intan belian yang harus dirautkan dulu, dijual dahulu sebelum menyusahkan rakyat. Artinya pengajaran seperti itu tidak diambil kira oleh pemerintah hari ini, walaupun ianya didendangkan dalam Dewan Yang Mulia ini. Tuan Ketua, saya ingin terus membuat cadangan bahawasanya kerajaan boleh menuju kepada belanjawan yang seimbang kiranya kerajaan sendiri mengambil titik berat di dalam usaha-usaha penjimatan perbelanjaan. Saya nak syorkan dalam masa yang amat singkat bahawasanya kerajaan boleh dengan pertamanya menumpu kepada hanya core business. Kerajaan tak perlu berniaga lagi dah. Kerajaan buat macam emas boleh rugi, pewaja pun boleh rugi, dan banyak lagi kerugian kita yang kerajaan cuba mencuburi dalam bidang perniagaan tetapi ianya tidak menjadi. Saya kira kerajaan kena kembali kepada the core business, that the government dengan izin has no business to be in business because the business of the government is to govern. Tuan Ketua, kalau sekiranya yang kedua ialah untuk meneliti dengan rapi laporan daripada Auditor General. Saya kira banyak cadangan-cadangan daripada Auditor General yang boleh, jika dilaksanakan dengan baik, boleh menjimatkan pembelanjaan kerajaan. Yang ketiga, saya nak cadangkan supaya kaji semula semua projek perswastaan. Tadi kita dengar umpamanya Johor Bahru yang menceritakan bahawasanya perjanjian yang berat sebelah dan kadang-kadang ianya merugikan kerajaan. Bila merugikan kerajaan, ia artinya merugikan rakyat. Saya nak cadangkan kerajaan mengkaji semula semua projek-projek perswastaan, sama ada tol, sama ada IPP, sama ada Stanco dan sebagainya, supaya ianya lain kali lebih telus dan dapat kita menjimatkan wang rakyat dengan secara yang baik. Perkara yang keempat, saya nak cadangkan kerajaan tidak lagi menzahirkan negotiated tender, full stop. Jangan lagi ada negotiated tender, sebab kita dah lihat, saya dengar macam Pandan umpamanya membuat satu contoh, sama ada benar atau tidak benar, saya minta menteri jawab. Pandan kata harganya saya ITM atau hospital yang bermula dengan 600 juta mungkin meningkat lebih sampai berbilion-bilion ringgit. Kalau ianya benar, inilah yang menyebabkan ketirisan duit rakyat atau duit kerajaan. Oleh itu saya nak cadangkan supaya there will be no more negotiated tenders. Kalau ada, kalau kita katakan bahawasanya bagaimana kita nak menolong Bumiputera, kita adakan bab Bumiputera, 30% daripada tender untuk Bumiputera, biar ada tender sesama Bumiputera, dan siapa juga yang dapat harga yang terendah, yang mampu membuat kerja, biar kita bagikan pada yang terendah, dan saya percaya kita boleh menjimatkan banyak wang di situ. Perkara yang kelima, saya nak cadangkan supaya saya nak dengan izin, there should be an optimization of executive and civil service. Ini menteri, kalau kita tengok dulu masa saya dalam kerajaan, situ sampai situ saja. Menteri Timbalan, Menteri Struktur Parlimen. Sekarang ni dah sampai situ. Saya nak esok kalau kita nak jaga sampai sini, Menteri Timbalan, Menteri Struktur Parlimen. So there must be optimization dengan izin of executives dan juga pegawai kerajaan yang dunia mengetahui bahawasanya kita punya civil service is the most bloated civil service dengan izin, dan antara yang terbesar di dunia per capita. Dan yang paling mustahak, seperti mana kerajaan pernah menyatakan bahawasanya rasuah merupakan musuh negara yang pertama, tetapi kita tidak menunjukkan sikap yang kita mahu menghapuskan rasuah dengan sebenar-benarnya. Kalau kita tengok kes 1MDB, kita tahu bahawasanya 1MDB dibicarakan oleh banyak orang, ramai orang. Tetapi apabila ada badan untuk menyiasat kes 1MDB, ramai dah bercakap tadi, saya tak mahu ulang-ulang, makanya sama ada di SPRM atau polis atau di mana juga PAC, semuanya dijalankan, disekat. Kami tidak mengatakan awang dolar siapa-siapa sudah guilty, tetapi they are all innocent, daripada Perdana Menteri sampai pegawai, semua innocent. Yang kita mahu adalah penyiasatan. Mengapa penyiasatan itu disekat?
Sama ada kerajaan nak nafi atau tak nafi sekatan itu, tetapi penglihatan kami sebagai rakyat, sesungguhnya ada hidden hand yang tidak mahu penyiasatan diteruskan. If there is nothing to hide dengan izin, mengapa kita perlu sekatkan segala penyiasatan yang sedang berlalu? Tuan-tuan, ini laju sangat ini sampai saya dah tilang point. Terima kasih, saya akan teruskan lagi buat 20 minit. Jadi penjimatan, saya kira penjimatan dan penutupan ketirisan mengutamakan keutamaan fiqh aulawiyat dalam istilah Islam mesti kita perlihatkan dengan sebaik-baiknya. Tuan-tuan, kita di dalam membentang belanjawan, ianya haruslah adil. Dan adil ini bukan hanya bentang belanjawan, tetapi apa juga kita lakukan hendaklah adil. Saya nak mencadangkan tuan-tuan bahawasanya demi keadilan, saya minta, ini laju sangat ni, minta menteri yang bertanggungjawab tentang tentera ataupun Jabatan Perdana Menteri meneliti tentera-tentera kita yang bersara yang tanpa berpencen. Saya percaya bahawasanya mereka telah berkhidmat dengan begitu hebat, dan saya minta kalau boleh kerajaan mengkaji pencen sekurang-kurangnya dapat mensara anak, memberi sesuap nasi kepada anak dan keluarga mereka. Tuan-tuan, begitu jugalah kalau keadilan kita nak berikan. Saya nak mencadangkan di sini bahawasanya Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri cuba melihat pada keadaan seorang bekas Timbalan Perdana Menteri yang dulu mengangkut dalam penjara, yang kira-kira menghadapi masalah kesihatan yang perlu diberi perubatan yang sepatutnya. Berapa minit kita? Dah habis ya, Umar. Ya? Dah habis. 20 minit? Dah habis. Oh, dah habis. Okey, kalau dah habis saya nak gitulah. Saya nak bawa sikit masalah alam sekitar, satu line je. Kuantan telah membawa 15 minit. Saya sokong pandangan Kuantan dan saya minta kerajaan menangguh dulu export of bauxite sehingga kaedah dan undang-undang dilaksanakan. Ya? Dan ramai lagi yang telah bercakap saya itu. Dan seterusnya pasal banjir, ini nak habis dah ni. Banjir tuan-tuan, saya kira minta jabatan-jabatan tertentu untuk membuat persiapan yang rapi bagi menghadapi banjir tahun ini yang dijangka lebih hebat. Dan sebagai penutup, saya nak mencadangkan supaya kerajaan menubuh satu jawatankuasa khusus untuk menjimat, menyekat ketirisan, pemborosan dan sebagainya. Dan satu jawatankuasa ini terdiri daripada ahli-ahli parlimen, daripada kerajaan, daripada sini, daripada profesional, daripada badan-badan ekonomis, untuk bersama-sama memberi sumbangan bagi kerajaan menutup segala loophole di atas ketirisan, pemborosan, rasuah dan sebagainya. Mudah-mudahan rakyat lebih terbela. Terima kasih tuan-tuan.